7 pemain warisan nampaknya telah pun dibebaskan sementara oleh pihak CHAS. Yes, kita semua tahu seperti kita lihat di dalam social media dan juga berita di mana 7 pemain warisan dibebaskan sementara oleh FIFA. Tetapi kenapa ada sementara? So, video hari ini Captain Alpha akan kongsikan anda semua tentang kes yang baru saja dilepaskan oleh CHAS. 7 pemain warisan dibebaskan sementara. Tapi sebelum kita ke topik perbincangan, apa kata anda semua tekan butang like dan juga subscribe, okey? Ia amat membantu saya kerana video yang lepas-lepas anda lakukan mendapatkan satu feedback yang bagus daripada YouTube ataupun bukan menang lah. Saya dapat hadiah daripada YouTube disebabkan atas jasa baik anda semua. So, terima kasih banyak-banyak. Okey, insya-Allah next kotak kita akan dapat silver platinum jika anda terus subscribe dengan Captain Alpha punya channel. Alright? Okey, so dah lakukannya. Terbaik doh. Terima kasih banyak-banyak. So, apa kita tunggu? Kita terus ke topik perbincangan. Let's go! Baiklah kepada semua penyokong Harimau Malaya. Inilah dia berita yang boleh katakan agak gembira kerana 7 pemain warisan dilepaskan sementara oleh pihak CHAS. Yes, kita tahu baru-baru ni di mana pasukan Malaysia dah pun kena tindakan daripada FIFA, di mana FIFA dah pun ban ataupun mereka tak bagi langsung 7 pemain ini untuk bermain bola sepak. Bukan saja untuk Malaysia tetapi untuk kelab mereka juga. Kesian 7 pemain warisan ini tak tahu apa benda tiba-tiba pergi sign nak main untuk Malaysia, tiba-tiba kena ban. Memang mereka akan rasa kecewa sebab bola sepak is fun dan gaji pun sedap. Tapi bila kena macam ni, semestinya tak syok lah untuk mereka. Okay? Kita pun tahu FAM pun dah buat yang terbaik. Perbadanan Bola Sepak Malaysia kita dah pergi dekat CHAS lawan untuk kes ini. Dan kita dapat satu berita yang baik di mana 7 pemain warisan dilepaskan sementara. Bermakna mereka boleh bermain untuk negara dan juga untuk kelab mereka. So perlawanan terakhir dalam kelayakan Piala Asia Vietnam, we are coming for you pada hujung bulan 3 nanti. Be prepared. Seperti kita tahu, ramai ataupun beberapa kes yang keluarkan bahawa Vietnam telah pun melakukan report ke atas pasukan Malaysia disebabkan mereka kalah 4-0 di Bukit Jalil. Kerana mereka tengok nama-nama ni semuanya bukan nama macam orang Malaysia kan. Sebab orang Malaysia ni senang nak tahu. Muhammad Asri lah, ada Muhammad, lepas tu ada nama Bahar Borhan ke, Farhan ke, Arif ke. Okey, orang Malaysia. Tapi tiba-tiba kali ni mereka main nama tiba-tiba Figueredo lah, Holgado lah, Golgodo lah, Dolgado lah kan. Mana-mana mai gol ni. Lepas tu kena bedal pula 4-0. Memanglah tak puas hati kan. Tapi saya tak tahulah macam mana kes ni semua berlangsung. Mungkin ada orang report dan terus menjadi sebab FIFA yang pergi approvekan 7 pemain ini untuk main. Tiba-tiba mereka pula pergi denda pula FAM dengan Bola Sepak Malaysia. Pergi pula denda Bola Sepak Malaysia ni. So saya tak faham. Of course ramai dekat luar sana kita ada 2 tim. Tim yang backup, tim yang tak backup. Yang tak backup ni sebab dia tak suka semua pemain-pemain warisan tak ada pemain tempatan. Yang backup sebab macam saya join yang backup sebab kita bangga tengok skuad kebangsaan bola sepak Malaysia kita berkembang dengan lebih maju dan ada peningkatan di situ. Baiklah, sekarang kita akan bincangkan dengan topik kita bagi pendapat 7 pemain warisan ini. Ini pendapat saya, okey? Kalau anda rasa anda ada pendapat anda sendiri, letak saja di ruangan komen. Saya akan baca dengan sebuka hatinya. Baiklah. 7 pemain warisan ini yang datang untuk bermain untuk skuad Malaysia. Okay, saya tak nak salahkan kenapa mereka join. Saya tak nak salahkan kenapa ada dokumentasi yang palsu. Tapi saya nak tengok di mana bila mereka menyertai pasukan Malaysia, mereka bukan saja datang untuk lenggang-lenggang kaki dan untuk makan gaji. Okay, seperti pemain-pemain yang dulu kita tahu ada satu pemain di Paula nama dia. Dia datang daripada Brazil, tukar status sebab dah lama dekat Malaysia, jadi pemain Malaysia. Dan langsung tidak membawa apa-apa impak kepada skuad Malaysia. Dan kita pun tahu Malaysia ni tak ada consistency ataupun konsisten. Malaysia ni tak ada konsisten dekat dalam bola sepak. Kerana kita lihat carta kalau bola sepak naik turun. Dah elok padu, tiba-tiba dah nak sampai final, pak jatuh. Dah buat elok, dah nak masuk World Cup, pak jatuh. So Malaysia ni punya konsisten bola sepak ni boleh katakan agak kritikal. Bila 7 pemain warisan ni masuk, anda tengok sendiri macam mana kita punya carta dalam kelayakan Piala Asia. Rekod tanpa kalah dan perlawanan terakhir lawan Vietnam, jika kita menang lagi, kita dinamakan invincible dalam kelayakan Piala Asia. Tiada seri,
tiada kalah. Itu kira satu keputusan yang bagus. Sebab bila 7 pemain warisan ni masuk, bukannya pemain warisan ni yang take over the entire game. Mereka bekerjasama dengan player tempatan. Kita ada Stuart Wilkin, kita ada Faisal Halim, kita ada Arif Aiman, kita ada Syarul Saad, kita ada Shihan sebagai penjaga gol kita. Ini semua pemain warisan yang bermain juga bersama dengan player tempatan. Dan mereka ni datang pun daripada negara yang kita pun tahu bukan daripada Malaysia. Mungkin mereka ada pertalian darah, yang tu saya tak tahu lah, wallahualam. Tapi mereka dah masuk Malaysia, menyertai skuad Malaysia, membuat yang terbaik sedaya upaya untuk mencapai satu pencapaian yang sukar untuk kita lihat selama ni. Of course lah saya bangga tengok Malaysia tengah maju dengan 7 pemain warisan ni membantu. Tapi ada segelintir mungkin anda tak suka Malaysia maju ke, atau korang memang tak nampak ataupun diselindung oleh sesuatu yang anda tak nampak yang berlaku dalam negara kita. Okay? Yang tu kita akan bincangkan dalam video seterusnya saya akan keluarkan, iaitu the wasted talent di Malaysia. Kita ada banyak talent. Kita ada banyak pemain yang boleh katakan the next superstar. Pemain yang boleh katakan sebelum Arif Aiman keluar, mereka ni ada. Tapi mereka tak digunakan betul oleh pihak mana? Video itu saya akan bincangkan dan kita mungkin akan share pendapat satu sama lain. Alright, so inilah pendapat saya tentang 7 pemain warisan. Anda dah datang membantu negara, kami rasa bersyukur. Keputusan pun bagus and tak ada ups and down. Dia direct konsisten sahaja. So sekarang ni saya doakan yang terbaik untuk pihak kita, terutama FAM yang sedang lawan ataupun berbudi bicara dengan pihak CHAS untuk elakkan daripada kena denda. Okay, kita tahu ini adalah satu berita yang bagus. Harapkan semoga berita yang next keluar pula kata 7 pemain warisan tak perlu dah. Perlu kena tindakan, dibebaskan. InsyaAllah. Lepas tu keluar pula tindakan. Okey, Malaysia dapat bermain di pentas Piala Asia. Kat FIFA tu biarlah FIFA handle punya case dia. Kan best macam tu. At least kena potong mata FIFA tu, kita okey lagi lah. Jangan sesekali usik mata AFC kami. Itu yang saya betul-betul tak nak tengok. Okay? Dan harap semoga skuad ini kekal bersatu sehingga ke pentas Piala Asia. Dan kita tengok bagaimana pencapaian kita dekat Piala Asia. Sekurang-kurangnya mungkin akan ada perubahan besar. Walaupun tak juara, at least kita lihat ada peningkatan. Itu yang kita nak. Bukannya bila kita masuk Piala Asia, next masuk Piala Asia benda yang sama, duduk paling bawah. Itu saya rasa mustahil. Tapi kita tak tahulah macam mana. Itu masa depan. Saya pun bukannya orang tukang tilik boleh tahu apa yang berlaku. Saya harapkan sahaja. Okay, so bagaimana dengan pendapat anda semua? Ya, daripada tadi aku dah popek. Apa pendapat anda semua yang sedang menonton video sekarang ini? Adakah anda rasa bangga dengan 7 pemain warisan dilepaskan sementara, ataupun akan anda kata pergi mampuslah pergi 7 pemain warisan ni, saya nak fokus dekat pemain tempatan je? Sila letak di ruangan bahagian komen. Saya akan baca satu persatu dengan hati terbuka. Okay, kepada fans-fans yang bukan daripada Malaysia, daripada Indonesia, buat elok sikit. Jangan dok suruh nak belajar macam mana nak naturalisasikan player ikut cara anda. Kita dah lalui satu perkara yang agak buruk. Tolong jangan teruskan untuk mengusik kami lah. Cuba menyokong sikit. Okay? Alright. Dengan itu, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ini. Terima kasih kerana tekan butang like dan juga subscribe. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video seterusnya di mana the fallen star players of Malaysia. Dan kita akan jumpa dalam video yang akan datang lagi. InsyaAllah doakan ada berita yang bagus juga. Amin ya Rabbi Alamin. Dengan itu, Captain Alpha signing out dengan Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jaga diri semua. And with that, we go with the